Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqumu amamakum fi hadzal yawm liulqiya ilaikum kalimatan tahtal mawdu' an-na'at. Qabla zalik, ismi Hasbur Rahman bin Muhammad Razali, Rakmul Jami'i, nombor metrik 1200247. Awalan, at-tawabi'. Ma makna at-tawabi'? At-tawabi' bermakna kalimat tatba'u ma qablaha fil i'rab wa hiya arba'ata anwa'. Kalimat yang mengikutkan apa yang sebelumnya fil i'rab, dari segi i'rab, dan ia terdapat 4 jenis, iaitu yang pertama an-na'at, kedua al-'ataf, yang ketiga at-tawkid, yang keempat al-badal. Dan saya insya-Allah akan menerangkan subtopik yang pertama, iaitu an-na'at. An-na'at atau juga dikenali sebagai as-sifah, sifat na'at, atau di dalam bahasa Melayunya sifat lah. Sebelum itu kita pergi kepada ta'rifnya, iaitu isim tabi' yubayyinu sifatul ismi allazi qablahu wa yusamma man'u. Apa itu na'at? Na'at adalah isim yang menjadi pengikut. Apa kerja dia? Yubayyinu sifatul ismi, menerangkan. Yubayyinu, menerangkan sifat isim. Isim apa? Isim allazi qablaha, isim yang sebelumnya. Dan wa yusamma man'u, dan dinamakan man'u. Maksudnya na'at ini dia yubayyinu sifat, maksudnya dia menerangkan sifat isim sebelumnya. Itulah yang dinamakan man'u. Maksudnya na'at ni dia akan datang selepas daripada man'u. So dia akan terangkan sifat man'u tersebut, isim yang nak diterangkan sifatnya. Untuk lebih jelas lagi, kita akan tengok contoh seterusnya. Baik, contoh yang pertama adalah marartu bi rajulin karimin. Maksudnya saya telah berjalan dengan lelaki yang bersifat mulia. Nampak di situ rajulin karimin, yang bertanda merah itu karimin itu adalah na'at, iaitu sifat bagi apa? Sifat bagi man'ut. Man'ut tu di mana? Man'ut tu yang berwarna hijau itu, rajulin. Sebab itu dia datang selepas daripada man'ut. Sama juga macam maksud takrif dia tadi, dia menerangkan apa yang sebelumnya na'at itu. So karimin itu adalah na'at dan rajulin itu adalah man'ut. Dan contoh kedua pula adalah marartu bil rajuli karimi abuhu. Saya telah berjalan dengan seorang lelaki yang bersifat mulia ayahnya. Maksudnya ayahnya itu, saya telah berjalan dengan seorang lelaki yang ayahnya bersifat mulia. So rajuli itu adalah man'ut, dan al-karimi itu adalah na'at. Dan seterusnya adalah mutabaqah an-na'at wal man'ut, persamaan di antara na'at dan man'ut. Nah, persamaan dia ada jenis persamaan dia ada dua, na'at hakiki dengan na'at sababi. Na'at hakiki ni na'at yang wadih, na'at yang jelas, kita boleh nampak terus dia punya na'at itu. Contoh dia hadza rajulun karimun, maksudnya sifat karimun itu dia tunjuk pada jelas kepada rajulun tersebut. Dan
Jenis-jenis na'at ni dia ada aspek yang diikut di antara na'at dengan man'ut. Contoh bagi na'at hakiki, yang pertama adalah itba' ma qablahu fil i'rab. Dia mengikut apa sebelumnya dari segi i'rab. Segi i'rab tu macam mana? Maknanya daripada segi baris, dengan daripada segi mauqi' dia, semua dia ikut na'at dia akan ikut man'ut tu. Contoh dia hadza rajulun karimun. Dia takkan jadi hadza rajulun karimin. Sebab apa? Sebab dia na'at karimun itu dia kena ikut dengan rajulun. So dia akan bila man'ut marfu' na'at juga akan marfu'. Bila na'at mansub dia juga akan mansub, dan apabila dia majrur, maka na'at tersebut akan juga majrur. Yang kedua ada itba' ma qablahu fi ta'rif wa tankir. Dia akan mengikut apa sebelumnya dari segi ma'rifah dengan juga nakirah. Contoh dia ra'aitu as-sayyarata al-kabirata. Maksudnya makrifah dengan nakirah ni adalah tanda dia alif lam di depan itu. Bila man'ut makrifah, maka na'at juga akan jadi makrifah. Dia tak akan jadi makrifah ataupun nakirah. Dia akan jadi makrifah, nakirah. So yang ketiga pula itba' ma qablahu fi ifrad wa tasniyah wal jama'. Dia akan ikut pada sebelumnya dari segi segi bilangan lah. Fi ifrad sama ada mufrad ataupun musanna ataupun jama'. Contoh dia hadzani muallimani mubdi'ani. Maknanya daripada segi bilangan tu juga na'at itu mestilah mengikut man'ut. Tanda di situ adalah muallimani ada alif dengan nun yang menandakan dia tasniah, maksud dua. So na'at juga mubdi'ani tu ada juga tanda tasniah dia, iaitu alif dengan nun, yang mana dia mengikut man'ut tersebut. Dan yang keempat adalah itba' ma qablahu fi tazkir wa ta'nis. Dia juga akan mengikut apa sebelumnya dari segi muzakkar ataupun muannas. Contoh dia hadhihi talibatun karimatun. Na'at dia tu mestilah juga daripada muannas, tidak boleh dia muzakkar. Sebab apa? Sebab man'ut dia muannas, talibatun. Jadi dia kena karimatun, tak boleh karim sahaja. Kebiasaannya ia akan terdapat di dalam na'at mufrad. Kita pergi kepada jenis kedua adalah na'at sababi. Na'at sababi ni dia sama juga macam na'at hakiki, aspek dia, tapi dua je lah yang sama, iaitu fi'l i'rab dengan fi ta'rif wa tankir. Tapi kebiasaannya na'at sababi ni dia akan terdapat dalam na'at jumlah lah. So struktur ayat dia berbeza sikit dengan na'at hakiki, yang mana na'at hakiki ni dia jelas, kan? Fi'l i'rab ni samalah macam na'at hakiki tadi. Dia apabila kena dia majrur, man'ut dia majrur, maka na'at dia juga mestilah majrur. Apabila masuk kenalah masuk, apabila marfu' kenalah marfu' juga na'at dia. Dan yang kedua, aspek yang sama bagi na'at hakiki yang sababi ni adalah fi ta'rif wa tankir, dari segi makrifah ataupun nakirah. Kalau ada alif lam di man'ut, dia kena letaklah juga alif lam pada na'at. Dan apabila tak ada alif lam dan ada tanwin di man'ut, maka na'at juga kena ikut sama seperti man'ut. Dan segi aspek yang ketiga yang keempat itu dia berlainan sedikit. Apa yang berlainan? Yang mana kita cakap tadi, apabila man'ut di na'at hakiki, dia bilangan dia tasniah ataupun jamak, dia kena ikut dengan na'at. Tetapi apabila na'at sababi ini, apabila man'ut dia lebih pada satu, maksudnya dia tasniah ataupun jamak, maka na'at dia tu dia tidak ikut daripada segi bilangan. Sebab apa? Sebab dia mufrad daiman. Daripada segi contoh dia, marartu bi imra'ataini
bi imra'ataini hasanin abuhuma. Maksudnya hasanin itu dia tetap mufrad. Dia tak boleh ikut imra'atain itu, dia tak boleh jadi dua lah. Dia tetap akan mufrad. Dan yang keempat adalah ala hasabin ma ba'dahu fi tazkir wa ta'nis. Dia na'at itu akan mengikut daripada segi muzakkar atau muannas dia. Kita tidak tengok kepada man'ut, tetapi kita tengok pada selepasnya. Maksudnya contoh dia maratu bi rajulin fadilatin ummuhu. Maksudnya dia tak tengok bi rajulin. Rajulin itu adalah muzakkar, tapi na'at itu dia akan ikut selepas dia. Maksudnya dia akan ikut ummuhu itu, di mana ummuhu itu adalah muannas. Jadi dia akan jadi fadilatin. Dan kebiasaannya na'at sababi ini adalah di na'at jumlah. Seterusnya kita pergi kepada aqsamun na'at, jenis-jenis na'at. Ada 3, iaitu na'at mufrad, na'at jumlah dengan na'at syibhil jumlah. Na'at jumlah itu juga terpecah kepada 2 cabang, iaitu na'at jumlah fi'liyah dengan na'at jumlah ismiyah. Baik, sekarang adalah na'at yang pertama, iaitu na'at mufrad. Dan na'at mufrad dia ada 2 kira macam syarat lah. Yang pertama adalah an yakuna mushtaqan. Na'at tersebut adalah yang bersifat mushtaq. Yakni apa yang mushtaq itu adalah isim fa'il, isim maf'ul, sifatu musyabahah, dan ada juga tambahan af'alut tafdil. Maksudnya dia boleh dia punya baris itu boleh berubah mengikut man'ut itu. Maksudnya contoh isim fa'il jaa rajulun dhahikun. Telah datang seorang lelaki yang bersifatnya adalah ketawa. Dhahikun dia sama, dia punya baris dengan man'ut rajulun. Isim maf'ul pula marartu bi rajulin madrubin. Aku telah melepasi seorang lelaki yang kena pukul. Lelaki itu dipukul. Madrubin dia mengikut i'rab rajulin tersebut man'ut. Yang ketiga adalah sifatu musyabahah. Yang biasalah, hadza rajulun karimun. Dan yang keempat tambahan adalah af'alut tafdil. Contoh ayat dia a'jabani insanun akramu min zaidin. Akramun. So, dia akan ikut baris man'ut tersebut. Dan yang kedua adalah mu'awwalu bihi. Mu'awwalu bi apa? Mu'awwalu bi mushtaq, ataupun dia dikenali sebagai rasanya al-jami' tak silap. Jami' ini dia maksudnya dia kekal lah. Contohnya adalah bila na'at tersebut berbentuk ismul isyarah. Contoh dia nak tunjuk adalah marartu bi rajuli hadha. Itu contoh ismul isyarah. Contoh kedua, zu bi makna sahib, memiliki. Contoh ayat dia marartu bi rajulin zi malin. Yang ketiga adalah zu bi makna mausulah, ataupun alaziyah, ataupun alati. Marartu bi zaidin zu qoma. Yang dimaksudkan dengan yang isim mausulah, lazi ataupun alati. Lepas tu adalah al-muntasib. Al-muntasib ini contoh dia adalah marartu bi rajulin
Quraisyin. Maksudnya na'at itu berbentuk muntasib ini adalah contoh lain dia Maliziyun ataupun Marekiyun, Arabiyun, yang dikatakan warga negara sebuah tempat tersebut. Dan yang bentuk seterusnya adalah masdar. Hadza rajulun adlun. Itu adalah yang bersifat muawwalu bih. Muawwalu bih mushtaq. Seterusnya juga adalah adat yang berbentuk bilangan. Contohnya akaltu khubzan arba'an. Bila na'at itu berbentuk adat, dia dinamakan muawwalu bih. Muawwalu bihi apa? Muawwalu bil mushtaqin. Dan seterusnya adalah na'at jumlah. Antara syarat na'at jumlah adalah ayakuna man'ut nakirah. Haruslah man'ut itu adalah nakirah. Maksud nakirah itu dia tidak ada alif lam, hanyalah tanwin. Jadi dia akan nakirah. Dan juga janganlah kata nama seperti Muhammad. Sebab Muhammad itu adalah makrifah. Yang kedua adalah yang kedua ayakuna fi jumlah dhamir ya'udu ilal man'ud. Contoh kita tengok contoh dia, ja'a waladun abuhu qa'imun. Maksud dia abuhu tu, dalam abuhu tu dia ada dhamir yang bersambung dengan jumlah. Dia ada dhamir itu yang menandakan ia adalah kembali kepada man'ud itu. Dia ada dhamir. So bila dia ada dhamir, kita tahu bahawa dia itu adalah na'at jumlah. Dan yang ketiga adalah antakuna jumlah khabariyah. Na'at jumlah juga ada dua cabar, iaitu na'at jumlah fi'liyah dengan na'at jumlah ismiyah. Kita tengok contoh na'at jumlah fi'liyah adalah qabaltu tilmizan yahmilu hakibatahu. Itu adalah contoh na'at jumlah fi'liyah. Yang seterusnya, contoh bagi na'at jumlah ismiyah adalah tahaddathtu ma'a rajulin thawbuhu jamilun. Tahaddathtu ma'a rajulin thawbuhu jamilun. Di mana kita tengok jumlah fi'liyah selepas daripada man'ut itu dia terus dia letak fi'il yang menandakan sifat pelajar itu adalah yang membawa beg. Maknanya dia yang sedang membawa beg. Dan seterusnya adalah bagi jumlah ismiyah pula, kita tengok selepas pada man'ut itu dia terus letak isim yang mana dia juga ada dhamir di situ. Itulah perbezaan antara jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah. Adapun kekeliruan di antara hal dengan na'at ini, sebab seakan-akan sama dengan bentuk hal. Jangan risau, kerana terdapat maklumah idofah, maklumat tambahan, iaitu yang diberi oleh ustaz, iaitu idza waqa'atil jumlah ba'dal ma'rifah fatakunu hal. Iza waqa'atil jumlah ba'da nakirah fatakunu sifah. Maksudnya cara dia nak bezakan di antara hal dengan sifat adalah kita tengok bila dia man'ut. Kita tengok man'ut dia. Apabila man'ut dia adalah makrifah, maka dia ayat selepasnya itu adalah berbentuk hal. Tetapi apabila dia berbentuk nakirah seperti yang dinyatakan dalam slide ini, tilmizan dia ada tanwin, dia tak ada alif lam, rajulin dia ada tanwin, tak ada alif lam, dia berbentuk nakirah, maka ayat selepas dia itu akan menjadi na'at bagi man'ut ataupun sifat. Dan akhir sekali adalah na'at syibhil jumlah. Na'at syibhil jumlah syarat dia sama juga macam na'at jumlah tadi, an yakuna man'ut nakirah. Dan kita tengok contoh dia adalah ra'aitu rajulan
fil baiti. Yang kedua adalah ra'aitu asfuran fawqa syajarah. Maksudnya fil baiti dengan fawqa syajarah itu adalah na'at bagi man'ut rajulan dengan asfuran itu tadi. Di mana selepas pada man'ut itu terdapat huruf jar ataupun huruf zorf, tak silap zorf. Jadi kita dapat bezakan dengan jumlah ataupun syibih jumlah. Jadi sampai sini saja pembentangan tugasan bahasa Arab kod BAA 1022 kelas BB3. Syukran jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Aili Izzah binti Abdul Kadir, nombor metrik ataupun raqmul jam'i 1200240. Sanuqaddimu lakum tahtal mawdu' al-'athfu. Ma makna atfu? Atfu tabi'u yatawasitu ma bainahu wa baina matbu'ahu harfun min hurufi al-'athfu litu'addi jumlatul 'athfu makna khasan. Maksudnya perantaraan yang berterusan di antara huruf-huruf ataf sehingga ataupun bagi menghasilkan ayat yang sempurna. Okey, al-'athfu ini merangkumi beberapa sintaksis ataupun dalam Arabnya kata wa yatadammanu tarkibu al-'athfu. Awalan al-ma'tuf alaih wa huruful 'athfu wal ma'tuf thumma al-makna al-mustafadu minah at-tarkibi. Dalam bab al-'athfu ini, apabila ma'tuf alaihnya itu dalam keadaan marfu', maka al-ma'tuf itu juga perlu mengikut keadaan ma'tuf alaih, iaitu marfu'. Kalau ma'tuf alaih itu dalam keadaan mansub, ma'tuf itu juga perlu mengikut keadaan ma'tuf alaih, iaitu mansub. Kalau dalam keadaan majzum pula, macam mana? Okey, ma'tuf juga perlu mengikut keadaan ma'tuf alaih, iaitu dalam keadaan majzum. Erti kata lain, kena ikut je apa ma'tuf alaih. Okey. Anwa'u al-'athfu tanqasimu ila thalathati aqsam. Terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, awalan 'athfu al-mufrad, ثانيا أطف الجملة، وثالثا أطف شبه الجملة على شبه الجملة. أطف المفرد تنقسم إلى 2 أقسام. أطف المفرد terbahagi lagi kepada 2 bahagian, iaitu al-ismu ala al-ismi, al-fi'lu ala al-fi'li. Okay, al-ismu ala al-ismi ini maksudnya isim ke atas isim. Okay, contohnya Ja'a Zaidun wa Khalidun. Telah datang Zaid dan Khalid. Zaidun dan Khalidun ini adalah isim kerana ia adalah kata nama orang. Kalau nak fahamkan, Zaidun itu fa'il dan pada masa yang sama dia adalah ma'tuf alaih. Kenapa? Lianna wujudu waw ataf, kerana wujudnya waw ataf itu, di mana Zaidun itu adalah ma'tuf alaih dan Khalidun itu adalah ma'tuf. Bila mana Zaidun itu dalam keadaan marfu', Khalidun itu juga perlu dalam keadaan marfu'. Itu dinamakan al-ismu ala al-ismi. Sanian, al-fi'lu ala al-fi'li. Mithlu, ja'a Muhammadun wa jalasa. Al-fi'lu ala al-fi'li menunjukkan fi'il ke atas fi'il. Ja'a itu adalah fi'il, membawa maksud telah datang. Jalasa adalah fi'il juga membawa maksud telah duduk. Maksudnya dia nak kata Muhammad telah datang dan telah duduk. Jalasa itu adalah fi'il madhi mabni ala al-fathi. Jadinya dia tetap, barisnya tetap, tidak boleh berubah. Jadi ja'a Muhammadun wa jalasa. Okey. Atfu al-jumlah. Al-jumlah tanqasimu ila 2 aqsam. Al-jumlatu al-ismiyatu wal jumlatu al-fi'liyatu.
Al-jumlatu al-ismiyatu mithlu Zaidun mujtahidun wa Khalidun musabirun. Membawa maksud Zaid telah berusaha bersungguh-sungguh, ataupun Zaid seorang yang bersungguh-sungguh dan Khalid adalah seorang yang tabah. Kenapa dipanggil jumlatul ismiyah tu? Lianna al-jumlatul ismiyah tu tatakawanu min ruknaini asasin. Maksudnya rukun jumlah ismiyah ini adalah terdiri daripada mubtada dan khabar. Zaidun itu menunjukkan kepada mubtada, mujtahidun itu menunjukkan kepada al-khabar. Maka bila wujudnya waw ataf, iaitu waw Khalidun mustabirun, kita kena ikut kepada alamat ma'tuf alaih. Thaniyan, al-jumlatu al-fi'liyatu jumlah fi'il. Maksudnya al-jumlah itu bermula dengan fi'il, kata kerja. Contohnya Ja'a Zaidun wa dhahaba Muhammadun. Telah datang Zaid dan telah pergi Muhammad. Ja'a fi'il, Zaidun adalah fa'il. Apabila wujudu waw ataf ataupun harf ataf, dhahaba Muhammadun, kita kena ikut. Maksudnya kena ikut alamat maktuf alaih, dan maktuf tu kena ikut juga alamat maktuf alaih. Dan yang ketiga, atfu syibhul jumlah ala syibhul jumlah. Maksudnya ataf yang wujud dalam ayat syibhul jumlah ke atas syibhul jumlah. Maksudnya bila kita jumpa syibhul jumlah ini, dia mesti dalam keadaan huruf jar atau zaraf. Contoh, kalau ayat dalam ayat syibhul jumlah yang biasa, safartu ila al-Urdun, saya telah bermusafir ke Jordan. Safartu ila al-Urduni, ila itu menunjukkan huruf jar, al-Urduni itu menunjukkan kepada isim majrur. Okay, bila kita tambahkan huruf ataf mithlu thumma, dia akan mengikut juga thumma ila qatri. Itu dia maksudkan atfu syibhul jumlah ala syibhul jumlah. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurul Syahira binti Hasbullah. Nama metrik 1200251. Al-yawm insyaallah sa'uqaddimu lakum tahta al-mawdu' huruf al-'ataf. Huruf al-'ataf ada 9. Yang pertama, al-waw. Al-waw dalam bahasa Melayu atau dalam bahasa mudahnya kita nak faham al-waw ni apa, ialah al-waw bermaksud, membawa maksud dan. Ma'aniha dalam buku ni dicakap mutlaqul musyarikah. Sebagai contoh, faza Ahmadu wa Aliyun fi musabaqatur riyamah. Maksud dia telah berjaya Ahmad dan Ali dalam pertandingan. So, maksud dekat sini dan. Ahmad dan Ali. Okay, faham dekat situ. Yang kedua ialah al-fa. Al-fa membawa maksud at-tartibu wa at-ta'qib. Mithlu dakhala al-muallimu fat-talibu. Maksud dekat sini, telah masuk guru itu, kemudian pelajar itu. Yang ketiga, thumma. Thumma bermaksud at-tartibu wa at-tarahi. Mithlu darastun nahwa thumma al-adaba. Saya telah belajar nahu, kemudian adab. Okey, dekat sini thumma dan juga fa dia membawa maksud yang sama, tetapi cara penggunaan dia berbeza. Contoh, untuk fa kita akan gunakan untuk tempoh waktu yang pendek. Macam tadi dia cakap dakhala al-muallimu fat-talibu. Maksudnya masuk pelajar
masuk guru, kemudian pelajar. Cikgu masuk, lepas tu pelajar pun masuk. Macam tu. Kalau thumma, dia dalam tempoh masa yang panjang. Okay, contoh kat sini, darastu an-nahwa thumma al-adaba. Aku telah belajar nahwu, kemudian sastra. Okey, kalau darastu, kalau kita belajar kan tempohnya lama. Jadi thumma boleh digunakan dekat sini. Kalau kita guna fa tak bolehlah sebab dia pada tempoh yang pendek sahaja. Okey, yang keempat ialah au. Au ada dua maksud, dua pengertian kat sini. Boleh digunakan pada dua keadaan lah. Yang pertama ialah ibahah. Yang kedua tahyir. Okey. Kalau ibahah ni keraguan. Okey, contoh idza aradta an tuhsina lughatika faqra' sya'ran aw nathran. Okey, contoh yang kedua, at-tahyir. Contoh dia, ikhtar syu'batul adabiyah atau alamiyah. Dia cakap pilih nak syu'bah adabiyah ke alamiyah. Pilih. Tapi kalau ibahah tadi, dua-dua pun boleh. Sebab dia ragu-ragu kan. Dia macam, okey aku sya'ran pun nak, nathran pun nak. Macam tu. Okay, kita sambung yang nombor 5. Hatta bermaksud al-ghayah wa tadrij. Mislu akaltu as-samakata hatta ra'saha. Aku makan ikan sehingga kepalanya. So kat sini kita nak bercakap tentang macam lebih kurang macam peringkat lah. Contoh, kita makan ikan daripada ekor sampai kepala. Kan? Contoh kita cakap aku nak pergi restoran sampailah sekolah. Macam tu. Bolehlah macam tu. Okay. Yang ke-6 ialah am. Am pun ada dua kegunaan. Yang pertamanya taswiyah baina syi'atain. Mithlu sawa'un alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Dia nak cakap kat situ bersabar ataupun tidak bersabar. Okey, untuk am ni dia gunakan untuk persoalan juga. Digunakan untuk persoalan. Sama juga macam au tadi. Kan, dia persoalan. Okey, yang kedua, ta'yin wahid minhuma. Qul antum a'lamu amillah. Dia pun guna salah satu. Yang seterusnya nombor 7 ialah lan nafiyah. Okey, lan nafiyah bermaksud tanfil hukmu anil ma'tuf. Mislu ishtaraitu lahman la samakan. Aku beli daging, bukan ikan. Dia menafikan. Dia cakap aku beli daging, aku bukan beli ikan. Macam tu. Udah fahamnya macam tu lah. Okey. Yang seterusnya ialah bal. Bal pun ada dua. Yang pertama ialah idrab idza kana ma qablaha mawjiban.
Okey, mislu ja'a Khalid bal Muhammad. Okey, dia nak cakap kat sini, telah datang Khalid. Tapi Muhammad. Dia maksud kat sini sebaliknya lah. Maksudnya, dia cakap mula Khalid nak datang. Tapi dia tengok, bukan Khalid yang datang, tapi Muhammad. Okey. Yang kedua ialah iqrar thumma mukhallafah idza kana ma qablaha munafiyan. Dia menafikan. Okey, contoh mislu lam yanjah Zaidun bal Fadil. Tidak berjaya Zaidun tetapi Fadil. Bukan Zaidun yang berjaya, tapi Fadil tu yang berjaya. Okey, yang terakhir ialah lakin. Lakin membawa maksud istidrak. Okey, contoh dia la tashrabul qahwah lakin syaya. Jangan minum kopi, tapi minumlah air teh. Dia melarang dekat sini. Tetapi dia ada apa? Ketetapan dia lah. Cakap janganlah minum kopi, tapi minum syai ni. Dia lain tau dengan bal. Bal dia macam cakap apa? Bal bermaksud bahkan. Lakin tetapi, maksudnya dia ada jawapan selepas tu. Maksudnya dia ada ketetapan dekat situ, lakin ni. Dia macam ada dua option lah. Dia cakap, dia larang la tashribul qahwah. Jangan minum kopi, tapi minum syai. Minumlah teh. Kalau bal pula tadi, ja'a Khalid bal Muhammad. Telah datang Khalid, tetapi sebaliknya Muhammad. Mula ingatkan Khalid yang datang, tapi rupanya Muhammad yang datang. Okey, sekian daripada saya. Syukran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Nama saya Aliyah Maisarah binti Muhammad Kahal. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang taukid, yaitu keterangan penguat, yang mana taukid ini merupakan bagian terakhir dari anggota tawabi'. Oke, taukid adalah penguat. Gunanya adalah untuk memperkuat atau mempertegas suatu makna kalimah. Taukid harus sesuai dengan muakkadnya dalam hal i'rab, sama ada dia marfu', mansub atau sebagainya. Oke. Dalam ilmu nahwu bahasa Arab, taukid ini terbahagi kepada dua bahagian, yaitu taukid lafzi dan taukid nawi. Saya membentangkan tentang taukid lafzi. Oke, apa itu taukid lafzi? Taukid lafzi adalah taukid yang menguatkan makna dengan mengulang kalimat tersebut, atau mengulangnya dengan sinonim tetapi dengan makna yang sama. Oke, taukid lafzi dia boleh jadi berupa dhamir, isim, jumlah, fi'il, dan huruf. Oke, saya akan berikan contoh-contohnya. Pertama, dari segi jumlah. Ini adalah jumlah ismiyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia diulang dua kali untuk menegaskan, yaitu kalimah Allahu Akbar yang kedua adalah taukid, dan kalimah Allahu Akbar yang pertama adalah muakkadnya.
Contoh yang kedua dari segi isim. Ijtihad thariqun najah. Yang bermaksud ijtihad, ketekunan adalah jalan kejayaan. Kira begitulah. Oke. Kalimah ijtihad diulang 2 kali, yang mana ijtihad yang kedua adalah taukidnya, dan ijtihad yang pertama adalah muakkadnya. Oke, contoh yang ketiga, yaitu dari segi fi'il. Zahaba. Ini fi'il madhi. Zahaba al-muallim. Zahaba yang kedua adalah taukid, dan zahaba yang pertama adalah muakkadnya. Contoh yang keempat dari segi huruf, yaitu bala as-sabru jamil, yang bermaksud ya, benar, sabar itu indah. Nah, bala, perkataan bala diulang 2 kali, yaitu yang bala yang kedua adalah taukid, dan yang pertama adalah muakkadnya. Contoh seterusnya daripada jumlah. Ja'a al-haq. Bukan setakat perkataan ja'a yang diulang dan al-haq diulang, tetapi kedua-dua kalimat tersebut diulang, karena ini berupa jumlah, taukid jumlah. Yang terakhir adalah dari segi dhamir, yaitu ayatnya attu ana muntasiron. Kalimat attu itu adalah ana. Tu itu merujuk kepada ana, tapi dia fi'il, jadi dia menggunakan dhamir milik dan ana. Fi'il madi dia menggunakan dhamir milik dan ana. Ana itu diulang lagi, yaitu attu. Oke, seterusnya sahabat saya akan membentangkan tentang lafaz maknawi. اسمي نرفات نطاشة بنت بحاري. رقم الطالب 1200254. الآن انتقال. أنا سأقدم لكم أن ثاني النوع التوكيد هي التوكيد المعنوي. ما معنى التوكيد المعنوي؟ التوكيد المعنوي هو أن يذكر بعد الاسم السابق المؤكد أحد هذه الألفاظ: يا، نفس، عين، كل، جميع، عامة، كلا، وكلتا. في هذه التوكيد المعنوي, bagaimana kita mau kenal dalam ayat itu adalah jenis taukid maknawi, iaitu dengan adanya satu daripada lafaz-lafaz ini, iaitu nafs, ain, kullun, jami', amatun, kulan, wa kulta. Okey. طيب. هيا ننظر إلى الآتية التوكيد المعنوي. الفصل كل وجامع وعامة. واحد، كل وجامع وعامة. في هذه الألفاظ يؤكد بهذه الألفاظ لتدل على الشمول، بمعنى dia menegaskan, lafaz ini menegaskan untuk menunjukkan bahawa keseluruhan. Misal, uhibbu as-sadiqina kulluhum. Saya mengasihi orang-orang yang jujur, ke semua orang-orang yang jujur. Dikuatkan, ditegaskan bahawa saya menyayangi orang yang jujur. Siapa yang jujur? Siapa mereka itu? Orang-orang yang jujur. Thaniyan, al-muslimuna kulluhum ikhwah. Semua Muslim itu adalah bersaudara. Semua orang Islam itu adalah bersaudara. Yang kedua, alfaz at-taukidul ma'nawi. Bagaimana kita hendak mengenal ataupun mengetahui jenis taukid ma'nawi, iaitu dengan an-nafs wal ain. An-nafs wal ain maksudnya berseorang, diri sendiri. Wahuma bimakna wahid.
seorang. Wa yu'akkadu bihima al-mufrad wal musanna wal jama'. Wa yakunu lafazhuma mufradan ma'al mufrad. Wa yajma'ani ala wazn af'ul ma'al musanna wal jama'. Misal, ra'aitu al-ustadha nafsahu fi suq. Nafsahu, saya telah melihat seorang ustaz sendirinya berseorangan pergi ke pasar. Okey. Thaniyan ja'a al-la'ibuna a'yunuhum fadakhalu al-mal'ab. Ja'a telah pergi, Ja'a telah datang pemain-pemain itu, mereka a'yunuhum diri mereka sendiri, menegaskan bahawa yang datang itu adalah pemain, dan kemudian memasuki padang. Okey. Lafaz kullan wa kulta. Fi lafaz kullan huwa tasta'milu al-lafaz kulla fi al-musanna wal mudzakkar. Misal safara at-talibani kulahuma. Wa kulta li al-musanna al-muannas, untuk dua perempuan. Misal ja'a al-muslimatani kultahuma. Wa yu'akkadu idza adhifun ila dhamir. Dan untuk menguatkan itu perlu ditambah kepada dhamir, iaitu dhamir adhifun ila ad-dhamir, ditambah kepada dhamir kata ganti nama diri. Okey, ini sedikit nota. Ajma' tasta'milu ajma' litaukid al-mufrad wal jama' dunal musanna, tidak kepada musanna, wala yattasil biha dhamir, dan dia tidak, ajma' ni tidak akan bersambung kepada dhamir. Wa yatafra'u min kalimah ajma' salasan kalimat ukhra litaukid hiya ajma'un, untuk jamak lelaki az-zukur. Hadara, misal hadara ar-rijalu kulluhum ajma'un. Jama'a lil mufrada muradifa al-muannas lil muradifa misal hafiztu as-surah jama'a, untuk mufrad, dan ini untuk mufrad muannas, untuk satu perempuan. Jadi digunakan jama'a untuk wazan ini untuk mufrad perempuan. Hafiztu as-surah, hafiztu untuk satu orang perempuan. Jama' li jama' al-inas, untuk jamak perempuan. Misal aqduru al-ummahat jama'. Okey. Okey, habis khalas an taukidul ma'nawi. Okey, hayya nanzur ila al-i'rab. Di hadhihi itu saya akan tunjukkan dua contoh ayat, dan bagaimana kita hendak mengenal pasti ayat itu ada jenis taukid ma'nawi ataupun lafzi. Misal ja'a Zaidun nafsuhu. Limaza, bagaimana kita hendak mengenal itu adalah taukidul ma'nawi ataupun taukidul lafzi. Fi hadhil jumlah adanya wujud dan nafsuhu, al-lafaz nafsuhu bermakna ayat ini adalah jenis taukidul ma'nawi. Okey, kita i'rab satu-satu. Ja'a hiya fi'il madhi mabni 'ala al-fathah az-zahira 'ala akhirih. Zaidun fa'il marfu' bid-dhamma az-zahira 'ala akhirih. Wa nafsuhu taukid ma'nawi marfu' bid-dhamma az-zahira 'ala akhirih wa huwa mudhaf. Walaha ad-dhamir muttasil mabni 'ala dhamm fi mahalli jar bil idhafah. Thaniyan, misal yang kedua adalah al-ummatu wahidah. Dengan jelas di sini zahir pengulangan al-ummatu bermakna hadhil jumlah taukid al-lafzi. Okey, kita i'rab satu-satu. Al-ummatu
Al-ummatu hiya mubtada' marfu' bid-dhamma az-zahira ala akhirih. Wa al-ummatu yang kedua taukid lafzi. Al-ummatu yang pertama adalah muakkadnya mubtada'. Dan al-ummatu yang kedua adalah taukid lafzi marfu' bid-dhamma az-zahira ala akhirih. Wa wahidatun khabar marfu' bid-dhamma az-zahira ala akhirih. Jazilan. Ma'assalamah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Siti Zafirah binti Muhammad Azli. Raqmul jami'i, yakni nombor matrik saya 1200233. Al-an sa'uqaddimu lakum anil mawdu' al-badal. Taib. Al-badal ialah pengganti. Al-badal huwa tabi' lima qablahu walladhi yusamma al-mubdal minhu wa huwa ghairu maqsud bil kalam. Al-badal ialah pengganti yang mana dia mengikuti apa yang ada di sebelumnya, kalimah yang sebelumnya. Walladhi yusamma al-mubdal minhu, yang mana kalimah sebelum badal tu dinamakan mubdal minhu. Wa huwa ghairu maqsud bil kalam. Mubdal minhu ni dia ialah kalimah yang tidak menunjukkan tujuan sebenar percakapan tu. Kemudian al-badal yattabi'u hukmul mubdal minhu raf'an wa nasban wa jarran. Mana badal ni dia mengikut hukum mubdal minhu kalau dari segi rafa', nasab dan jarnya. Kalau mubdal minhu tu rafa', maka dia ikut sama rafa'. Kalau mubdal minhu tu nasab, dia pun ikut sama nasab. Kalau mubdal minhu tu jar, maka badal pun ikut jar juga. Okey. Yanqasimu al-badal ila thalathati aqsamin. Al-awwal al-badal mutabiq, al-thani badal ba'du min al-kull, al-thalith badal ihtimal. Okey, kita pergi kepada badal yang pertama. Al-badal mutabiq, ataupun kita panggil dia badal kul minal kul. Badal mutabiq ni ialah dia datang untuk menggantikan keseluruhan kalimah sebelumnya tu secara sepenuhnya. Dia mengganti kalimah sebelumnya tu secara keseluruhannya. Okey. Yutabiq ma mubdal minhu fi dilalah wa tata'addadu surahu kal'ati. Gambaran badal mutabiq ni ada 5. Yang pertama, wazifatu wa alam, isim alam. Kat dalam ayat tu ada wazifah dengan alam. Wazifah ni pekerjaan. Okay, mislu ja'al ustadhu Muhammadun. Telah datang seorang ustaz. Ustaz mana? Ustaz Muhammad. Okey, ja'al ustadhu Muhammadun. Muhammadun ni jadi badal kepada al-ustadhu. Muhammad badal kepada ustadhu. Ustaz dengan Muhammad ni ialah orang yang sama. Dia orang yang sama. Jadi Muhammad ni badal kepada al-ustadhu. Ja'a tu fa'il madhi, al-ustadhu fa'il marfu' bid-dhammah. Maka Muhammadun tu badal ikut hukum ustazu. Marfu' juga. Okay, contoh lain ialah ra'aitu al-ustadha Muhammadan. Ra'aita fa'il. Lepas tu ada fa'il juga dekat situ, dhamir mustatir. Lepas tu al-ustadha maf'ulun bih. Muhammadan jadi dia punya badal. Jadi Muhammadan tu hukum dia ikut baris dia ikut ustazah. Seterusnya, contoh seterusnya, marartu bil ustazi Muhammadin. Marartu bil ustazi Muhammadin. Al ustazi tu baris bawah sebab ada huruf jar. Jadi ustazi Muhammadin. Ustazi baris bawah, maka Muhammad pun baris bawah juga. Seterusnya ialah yang kedua, laqab. Laqab dengan isim alam. Contohnya, kejap. Laqab ni ialah gelaran. Pada kebiasaannya gelaran ni diberi untuk macam
kelebihan atau kekurangan seseorang. Contohnya, mislu dia Asadullahi Hamzatun. Hamzah ni singa Allah. Gelaran bagi Hamzah ialah singa Allah. Asadullahi Hamzatun. Kenapa Hamzatun tu punya baris tak ikut Allahi? Kenapa dia tak baris bawah? Okay, sebab Hamzatun ni dia badal lil Asad, bukan lil Allah. Okay, sebab Allah ni dia idhafah dengan apa? Asadullahi. Di mudhaf-mudhafin ilaih. Jadi Hamzatun tu badal lil Asad. Seterusnya kita pergi kepada kunyah. Kunyah. Kunyah ni pun gelaran juga, tapi yang membezakan antara kunyah dengan laqab ni ialah kunyah ada dua saja. Okey, ada dua saja gelaran bagi kunyah. Yang pertama ialah abun, yang kedua ialah ummun. Okey, contohnya ialah Ummul Mukminina Aisyatun. Okey, dekat sini dia punya hukum sama macam dekat laqab tadi. Ummul Mukminina Aisyatun. Aisyatun tu badal li ummun. Okey. Contoh lain bagi kunyah ialah abun, Abu Bakar ke, macam itulah. Ada dua saja, abun, ummun. Nak bezakan laqab dengan kunyah senang je. Kalau laqab tu gelaran bagi untuk menunjukkan kelebihan atau kekurangan seseorang. Contoh lain bagi laqab macam Saifullah ke. Kalau kunyah ada dua saja, abun, ummun. Seterusnya, yang keempat, isim isyarah wa mu'arrif bi alif lam. Contohnya, mislu hadzal mu'adhiru ataupun hadhil mu'adhiratu. Okey. Seterusnya, yang kelima ialah tafsil ba'da ijmal. Tafsil ba'da ijmal ni ialah detail selepas ringkas. Detail selepas ringkasan. Okey. Contohnya, ahtaramat taliba talibal ilmi. Aku menghormati seorang pelajar itu. Pelajar yang mana? Yang menuntut ilmu tu. Okey, detail selepas ringkas. Diringkaskan lagi. Ahtaramat talibal ilmi. Okey. Terusnya kita pergi kepada badal yang kedua, yakni badal ba'du minal kull. Badal yang kedua, yakunu juz'an madiyan minal mubdal minhu. Yakunu juz'an madiyan minal mubdal minhu. Yakunu juz'an madiyan minal mubdal minhu. Dia apa ni? Bahagian fizikal. Okey, badal ba'du minal kull ni dia apa? Menggantikan bahagian fizikal bagi satu ayat tu. Okey, contohnya akaltu as-samaka nisfahu. Okey, akaltu as-samaka nisfahu. Aku telah makan ikan separuhnya. Nisfahu. Badal ba'du minal kull ni dia menggantikan kalimah sebelumnya secara sebahagian saja. Dia gantikan ikan tu, sebahagian ikan je aku makan. Akal tu samakan nisfahu. Dia tak menggantikan keseluruhannya, dia ganti separuh je. Aku makan ikan tu separuh je. Juz'an madiyan, pembahagian secara fizikal. Akal tu samaka nisfahu. Telah makan aku as-samaka nisfahu. Okey. Akal tu fa'il, lepas tu ada dhamir jadi fa'il. As-samaka tu maf'ulun bih, jadi nisfahu tu badal. Dia punya hukum sama dengan dia punya mubdal minhu. Nisfahu ni dia punya badal li samaka. Okey. As-samaka tu mubdal minhu. Okey, contoh seterusnya, qara'al kitabu muqaddimatuhu. Okey. Telah baca seorang lelaki al-kitab, sebuah buku, muqaddimatuhu, dia punya pendahuluannya saja. Seorang lelaki tu telah baca buku tapi pendahuluannya saja. Dia tak baca keseluruhan tapi dia baca awal dia saja. Jadi badal ba'du minal kull ialah gantian kalimah sebelumnya secara sebahagian. Okey, seterusnya kita pergi kepada badal yang terakhir.
iaitu badal ihtimal. Okey. Badal ihtimal yakunu juz'an ma'nawiyan minal mubdal minhu. Badal ihtimal ni kita boleh kata dia macam sifat ataupun ciri-ciri lah. Yakunu juz'an ma'nawiyan minal mubdal minhu. Dia terjadi juz'an ma'nawiyan, bahagian yang bermakna. Yakunu juz'an ma'nawiyan minal mubdal minhu. Dia memberi makna kepada mubdal minhu. Dia bahagian yang memberi makna kepada mubdal minhu. Okay. Contohnya, a'jabani al-mudarrisu syarhuhu. A'jabani al-mudarrisu syarhuhu. A'jabani al-mudarrisu syarhuhu. Okey. Al-mudarrisu tu dia punya mubdal minhu. Syarhuhu dia tu al-badal dia. Okey, al-badal ni bukan bukan zat kepada pelajar. Dia zat kepada pelajar, maaf. Syarhuhu ni bukan kepada a'jabani tu, tapi syarah mudarrisun. Dia nak cakap aku kagum dengan guru aku. Dia punya penjelasannya. Aku kagum dengan penjelasan cikgu aku tu. Macam tu lah. Contoh seterusnya, darastul adaba asurahu. Darastul adaba asurahu. Okay. Aku belajar al-adab. Darastul adaba asurahu. Aku belajar al-adaba sastera asurahu, dari zamannya. Aku belajar sastera dari zamannya. Sastera dari zamannya. Macam tu. Badal ihtimal ni macam apa kita kata? Dia menggantikan maksud yang meliputi kalimah sebelumnya. Dia gantikan mubdal minhu tu. Macam syarahuhul ajabanil mudarrisu syarhuhu tu. Aku suka guru tu, penjelasannya. Lagi satu, yang kedua, darastul adaba asurahu. Aku belajar al-adaba dari zamannya. Aku belajar sastra dari zamannya. Macam tu. Lagi kesimpulannya ialah badal ada 3. Yang pertama badal mutabik, yang kedua badal ba'd minal kull, yang ketiga badal ihtimal. Lepas tu badal ni hukum dia ikut mubdal minhu. Badal ialah dia bukan menggantikan apa-apa. Dia tak menggantikan apa-apa, tapi dia cuma menggantikan perkataan sebenarnya. Kalau kita tengok daripada contoh pertama sampai contoh yang terakhir tadi, badal ni dia tak menukarkan apa-apa pun, cuma dia macam menggantikan untuk menjelaskan lebih jelas lagi kalimah sebelumnya tu. Macam ja'al ustazu Muhammadun, telah datang ustaz. Ustaz apa? Ustaz Muhammad. Itu badal mutabik. Kalau badal ba'd minal kull, contohnya akaltu as-samaka nisfahu. Aku telah makan ikan separuhnya saja. Macam tu. Yang ketiga ni badal ihtimal, darastul adaba asurahu. Aku belajar sastera dari zamannya. Macam tu. Aku a'jabanil mudarrisu syarhuhu. Aku suka, aku kagum dengan guru tu, penjelasannya. Aku kagum dengan penjelasan guru tu. Maksudnya badal ni dia menggantikan, dia memberi maksud sebenar dalam percakapan tu. Macam tu. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.